IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Bekal waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Wow, did you get a new car? Yeah, is it nice? It sure is. Now we can go for a ride with the kids. How about we go for a ride now? Don't you need to put on your seatbelt? It's okay, it's just nearby. Come sit on my lap, my cute little daughter. Put on a seatbelt and use the children car seat. Pandu cermat, sampai selamat. This public service announcement is brought to you by Road Transport Department, Malaysia. Kota Kinabalu, 93.9. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Aku memohon ampun, ya Allah, yang menerima taubat, ya Allah. Aku memohon ampun, ya Allah, dari segala dosa, ya Allah. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah.
jam setiap hari, membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan, dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Pada suatu hari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjid berjalan ingin mengajar sahabat-sahabat beliau. Datang seorang badui daripada belakang yang menarik selendang Rasulullah yang berada di atas bahu Rasulullah, dan pada waktu itu selendang itu terbuat daripada kain yang agak kasar, sehingga tarikan yang begitu kuat kepada selendang itu menyebabkan leher baginda Rasulullah merasa merah atau berubah warna menjadi merah kerana tarikan yang begitu kuat daripada seorang badui yang mengatakan kepada Rasulullah, "A'tini min malillahi la min mali abika wala ummik." Berikan kepada aku pemberian harta yang bukan dimiliki oleh ayah dan ibumu, kata badui itu meminta kepada Rasulullah. Sahabat baginda yang berada di sekeliling marah dan berang akan perbuatan badui itu dan ingin menghalau serta melukai kepada badui tersebut. Baginda menghalangnya dan meredakan keadaan. Baginda memberikan apa yang ada pada baginda pada ketika itu. Kemudian baginda bertanya, "Hal ahsantu ilaika ya akhal Arab?" Adakah aku sudah berbuat baik kepadamu, wahai saudara daripada orang Arab? Seorang badui itu mengatakan, "La ahsanta wa la ajmalt." Kamu tak beri sedikit pun kebaikan kepada aku. Kamu hanya bagi kepada aku sedikit sahaja pemberian. Berikanlah lagi kepada aku pemberian yang lebih daripada pemberianmu ini. Baginda masuk ke dalam rumah dan memberikan kepada badui itu pemberian, sehingga badui itu merasa puas dengan pemberian baginda Rasulullah. Setelah ditanya oleh baginda Rasulullah dan badui itu mengungkapkan akan kepuasan pemberian baginda Rasulullah, baginda mengingatkan kepadanya, "Wahai saudara daripada bangsa Arab, kata-kata kamu tadi di hadapan sahabat-sahabat aku menyebabkan mereka tidak puas hati. Bolehkah kamu keluar dan berkata-kata kepada mereka dengan kata-kata yang menyebabkan mereka puas hati, senang dan gembira?" Badui itu mengiyakan permintaan Rasulullah. Badui itu keluar dan duduk ataupun menyampaikan di hadapan para sahabat Nabi dengan kata-kata, dia mengatakan, "Sebelum aku datang ke sini tak ada orang yang aku sangat benci melebihi kebencian aku kepada orang ini, yakni Rasulullah. Dan tak ada negeri yang sangat juga aku benci sebelum ini melebihi kebencian aku kepada negeri ini, yakni kota Madinah. Tapi sekarang tak ada orang yang lebih aku amat cintai melebihi kecintaan aku kepada orang ini, yakni Rasulullah. Dan tak ada negeri yang lebih dan amat aku cintai melebihi kecintaan aku kepada negeri ini, yakni kota Madinah." Raikan Ramadan dengan Al-Quran karya Bestari. Terdapat lebih 40 variasi mushaf pelbagai saiz dan warna. Dilengkapi dengan tajuk berwarna, wakaf dan ibtidah, terjemahan perkata serta pelbagai lagi inovasi untuk memudahkan anda bertadarus pada bulan yang mulia ini. Al-Quran Multazam, Al-Harmain, Al-Kubra, Mujam dan banyak lagi yang tentunya mendapat kelulusan Kementerian Dalam Negeri. Dapatkan di kedai buku berhampiran dan www.karangcraftmall.com. Al-Quran karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fauzian Muhammad Hassan, Ahli Majlis Khadijah International Wakaf Foundation, ingin mengucap Ramadan Mubarak kepada semua pendengar Radio IKIM. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat Muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang Muslim untuk sebuah keperluan. Lebih aku cintai
daripada beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Hadis Tabarani. Hadis ini hadis hasan. Marilah kita tebarkan kebaikan agar kita dicintai Allah. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah melakukan kebaikan, terutama pada bulan Ramadan ini, kerana mungkin ianya Ramadan terakhir buat kita. Moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Majlis Ilmu Khadijah yang dibawa khas oleh Khadijah International Wakaf Foundation dan penaja-penaja korporat iaitu Afin Islamic Bank Berhad, Saturna, Hong Leong Islamic Bank Berhad, Zakat Distribution Committee of Bursa Malaysia, Credit Guarantee Corporation, CIMB Islamic Bank Berhad, M-Bank Islamic Bank Berhad, PTPTN, Yaping, Tenaga Nasional, UNW Holdings, Yayasan Taqwa dan para wakif yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menziarahi khilaf, pusara doa, menghuis dosa, memadam noda. Belantara malam, seindah anugerah, kelopak tafakur bercambah di pagar pasrah, mengurai simpul resah di rata sejadah, munajat kasih bernada tak bertingkah. Bukan mudah melelas rindu, laskar nafsu selalu memburu. Dinding mujahadah retak seribu, lorong istiqamah berona berliku. Mata bersaga menahan lena, semakin asyik dibuai asmara, lantera hati bernyala cahaya, rahmat melimpah di tangan terbuka. Bukan mudah melelas rindu, laskar nafsu selalu memburu. Dinding mujahadah retak seribu, lorong istiqamah berona berliku. Mata bersaga menahan lena, semakin asyik dibuai asmara, lantera hati bernyala cahaya, rahmat melimpah di tangan terbuka. Ketika mata menatap
kami di link bio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih lagi bersama kembali Inspirasi IKIM FM, Inspirasi Ramadan anda. Dan untuk bersama kembali Inspirasi setiap hari Jumaat, alhamdulillah masih lagi kita bersama anda untuk kita di taman syurga kita membawa ilmu yang bermanfaat. Dan untuk anda untuk petang ini jam kedua seperti biasa di hari Jumaat kita akan bawa kepada anda rancangan Usrah Nurani. Dan untuk rancangan Usrah Nurani pada petang ini untuk para pendengar boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Dan untuk perkongsian boleh tuliskan di ruang komen di FB dan YouTube IKIM FM juga. Dan untuk waktu ini alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan bersama Naqib yang membawa usrah kita pada petang ini. Sebenarnya kita tak perlu nak perkenalkan Ashar Menar ala alam, masya-Allah, alhamdulillah. Dan kesibukan macam mana pun alhamdulillah ada bersama Usrah Nurani. Kita maklumkan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dhul Ramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ustaz? كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. رمضان كريم Ustaz. Allahu akbar. Alhamdulillah. Untuk waktu ini bersama Ustaz, terima kasih Ustaz masih meluangkan masa untuk Usrah Nurani pada petang ini. Dan insya-Allah untuk Usrah Nurani kita ingin bersama Ustaz untuk berkenalan terlebih dahulu bersama Ustaz. Ada mukadimahnya dan kita bertaaruf bersama usrah Ustaz. Ada ahli usrah kita, ada yang datang ke radio kadang-kadang, ada yang jarang-jarang jumpa hari ini, alhamdulillah. Rezeki kita hari ini Ustaz. Silakan Ustaz untuk mukadimahnya. Baik, terima kasih DJ Mona yang saya hormati dan saya kasihi. Rakan-rakan dimanapun anda sedang berada pada saat, waktu, detik, ketika ini, kita semua dalam sebuah platform, sebuah halaqah, sebuah usrah. Dan untuk mendapat berkat, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya memohon agar Allah melindungi daripada tipu daya syaitan, apa yang diperkatakan, apa yang terlintas di fikiran, apa saja yang ada bermain di hati, apa saja yang didengar oleh setiap saudara-saudara, maka semuanya kita mohon agar terlindung daripada tipu daya syaitan. Maka kita menuturkan kalimat A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Dan kita sangat mengharapkan keberkatan kepada pertemuan kita ini. Dan kita mengharapkan berkat, rahmat, maghfirah yang penuh, apatah lagi kita sedang berada pada bulan Ramadan. Maka saya mewakili dan kita bersama mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan biasanya DJ Mona akan sentiasa ingatkan kita hari Jumaat secara khusus, perkara yang kita kena perbanyakkan adalah selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Baik, sekali lagi DJ Mona yang saya hormati kasihi, rakan-rakan usrah. Alhamdulillah kita rupanya Jumaat pertama kita pada kali ini, dan kita dapat menghirup haruman Ramadan itu sendiri, insya-Allah. Dan kita sangat berharap agar Ramadan yang Allah
limpahkan, kurniakan kepada kita ini adalah satu Ramadan yang benar-benar Ramadan yang jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang kita pernah lalui, dan tidak ada kurang sedikit pun kemuliaan Ramadan kita dan kemuliaan Ramadan di zaman Rasulullah. Mungkin kita yang tidak menghargainya berbanding dengan para sahabat yang menghargainya, menjadikanlah sesuatu berharga itu berharga hanya setelah kita memberi harga kepadanya. Mungkin kita di akhir zaman tidak begitu menghargai Ramadan kerana kita tersilau dengan fana kemanisan duniawi ini, sehingga akhirnya dunia inilah yang menjadi keterujaan kita, kekasih kita, bukan lagi Ramadan yang akan memberikan keselamatan bagi kita yang hakiki di alam akhirat nanti. Baik, sikit saja yang saya nak mukadimahkan kerana saya teruja sebenarnya. DJ Mona pun pasti kan, apatah lagi tetamu-tetamu, insan-insan mulia yang hebat yang hadir bersama-sama dengan kita dalam usrah pada kali ini, yang pastinya akan memberi warna, yang akan memberi nafas yang segar untuk kita. Ramai yang dalam keadaan longlai tekan minyak tu, ya, lama yang kata jam ni sampai bila lah ya Allah nak sampai kat rumah, nak tunggu berbuka puasa dengan orang-orang yang insan dan sayang. Jadi alhamdulillah saya dapat rasa kekuatannya kerana tetamu-tetamu kita yang hadir. Jadi tanpa berlengah, marilah kita berkenal, dah memang kenal ya, tetapi kita kenal atas nama usrah, sebab selalu saya ingatkan pada semua rakan-rakan, alangkah indah masjid, surau, masyarakat, pejabat mengekalkan konsep ta'aruf dalam masjid, surau, masyarakat ya. Sebab hari ini Ustaz kan, kita dapati bahawa orang dia tak rasa kisah pun kalau aku masuk ke masjid, aku tak kenal siapa pun. Bahkan ada orang, aku dengan Allah, hampa jangan kacau. Ya, akhirnya kita ada jamaah tetapi kita tidak ada kekuatan jamaah, dan akhirnya ramai bilangannya takut sama dengan apa yang Allah tegur terhadap orang Yahudi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Kamu nampak mereka seperti satu jamaah yang ampuh, utuh, kuat, tetapi hakikatnya mereka, hati-hati mereka hancur, berantakan. Baik Ustaz, sedikit ta'aruf. Silakan. Oh, insyaAllah. Lempar bola macam tu sempat dah sambut saya. Dia pemain profesional. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati DJ Mona, yang saya kasihi lagi saya rindukan selalu, Ustaz Muhammad, guru kami Naqib pada hari ini, Ustaz Zul Ramli, hafizallahu ta'ala, semoga Allah memberikan keberkatan dan kehidupan, mengangkat darjat, memberikan kesihatan, dan terus untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat dan masyarakat mengambil manfaat daripadanya. Dan panel yang seorang lagi yang masih dirahsiakan. Saya Muhammad, akhuku fil Islam, Jafri bin Abu Bakar Mahmudi. Alhamdulillah, dan sekarang ini dah sekian lama lah sebenarnya menguruskan, mengasaskan madrasah Kompleks Islam Darul Faizin di Bandar Baru Kedah tu. Alhamdulillah, dan masih mengisi jemputan-jemputan untuk menyampaikan mau'izah dan peringatan. Dan subhanallah, saya juga menulis buku. Alhamdulillah, dan pada saya azam saya setiap tahun ada satu buku lah. Dan tahun ini adalah tahun yang ke-8, buku yang ke-8. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan jadi inspirasi pada semua lah. Sebab kata guru saya, di antara perkara yang memanjangkan usia seorang itu ialah dengan ilmu. Dengan sebab tu ulama-ulama dulu yang mengarang kitab tu, dia dimanfaatkan ilmunya dengan kitab-kitab. Mudah-mudahan jadi manfaat demikianlah. Dan subhanallah, Allahumma salli ada buku terbaru saya yang tahun lepas ialah apabila Rasulullah bercerita, himpunan kisah-kisah yang Nabi SAW cerita sendiri. Dan tahun ini insya-Allah kisah-kisah orang bertaubat yang dihimpun oleh ulama-ulama, kita himpunkan insya-Allah. Dan apa lagi yang nak taruh itu je lah kot. InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran saya pada hari ini dapat memberikan manfaat dan peringatan untuk diri saya sendiri sebenarnya. Nak mengambil daripada ilmu daripada ahli panel dan juga daripada Naqib. Dan mudah-mudahan dalam Ramadan kali ini kita dapat banyak absorb, banyak menerima ilmu-ilmu yang sentiasa memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
ramai pastinya yang rasa gembira dengan hadirnya Ustaz Jafri ke dalam usrah kita. Mungkin ramai akan kata lama dah tunggu ya. Terima kasih Ustaz menyebutkan kalimat yang sangat menyejukkan hati saya. Apabila dua orang beriman menyebut kalimah kerinduan, itu adalah bukti kasih sayang kita kerana Allah. Bila Ustaz kita ingatkan kita ni amal tak banyak ya, kita harap ya Allah antara amal yang kami nak dan mungkin mampu kami buat adalah berkasih sayang kerana Allah. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kita harap mungkin kita tak sederas tahajud orang lain, kita tak dapat baca Quran sebanyak orang lain. Paling tidak ya Allah, jadikanlah hati-hati kami ini rasa sayang yang ikhlas kepada saudara-saudara kami, kerana Nabi sangat suka kepada sebuah kasih sayang yang ikhlas di kalangan kita sesama kita. Dan saya DJ Mona perasan kan, bila kita datang ada asatizah kita yang memang membangunkan madrasah, menjaga, saya kira itu satu benda yang saya tak mampu buat, dan ramai rakan ahli surah tak mampu buat ya. Ustaz Datuk Kazim contohnya ya, masya-Allah nak bina sebuah madrasah, pekerjanya, menyelianya. Begitu juga sekarang saya dengar kompleks Darul Faizin. Saya kira tak semudah itu ya. Kalau dalam sebuah negara tu ada peruntukan bajet tahunan diperuntukkan untuk sekolah sebagai contoh, tetapi ini kena cari sendiri bajet, kena usaha buat buku, ceramah di mana-mana untuk kita kumpulkan dapat menjayakan. Namun kami mengambil kesempatan petang Jumaat ini mendoakan usaha Ustaz membangunkan kompleks Darul Faizin ini berjaya menjadi satu benda yang dibanggakan oleh kita, yang boleh kita persembahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti insya-Allah. Berapa tahun? 13 tahun. Oh, dah 13 tahun masya-Allah ya, dan saya kira itu satu asas yang kuat untuk pergi lebih maju insya-Allah. Ya, semoga Allah sihatkan Ustaz, afiatkan insya-Allah, diberi jalan ya Allah, dijauhkan daripada bala, bencana, mala, petaka, dijauhkan daripada kemalangan, dijauhkan daripada ain, dijauhkan hasad insya-Allah, agar insya-Allah kerja dakwah, kerja tarbiyah ini akan terus dilakukan dengan jayanya. Amin. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Baik, tiba-tiba Ustaz Jafri sebut ada yang rahsia kan. Tok T cakap biarlah rahsia kan. Jadi sekarang ni kita nak singkap rahsia tu insya-Allah. Silakan Ustaz. Kemarilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya-Allah. Bukan imam. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ustaz Jafri nak tarik balik ke, nak nasyid balik ke? Ustaz sambung Ustaz. Tak apa. Kita reserve di hujung nanti. Bisa hujung Masya-Allah. Sila. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dirahmati lagi kita kasihi DJ kita yang bertugas, Datin Mona kita, Hajah Datin Mona masya-Allah. Kemudian tidak lain tidak bukan Naqib yang tidak perlu lagi kita perkenalkan. Sememangnya beristiqamah ini kita mencemburui lah kalau kita melihat kan. Itu kadang-kadang Ustaz, kalau saya tengok apa juga yang Allah skripkan di atas muka bumi ini, kadang-kadang menjadi sebagai satu cerminan untuk diri kita. Macam contoh kita tengok Ustaz Zuramli kita, Al-Fadilatul Syekh Ustaz Zuramli, masya-Allah tabarakallah, beristiqamah di sini. Ini menjadi satu motivation, satu perangsang untuk kita ni, untuk kita tiru. Ini benda-benda yang masya-Allah, subhanallah. Dan istiqamah itu payah, istirahat itu mudah. Jadi Ustaz Zul membuktikan bahawa beliau sebagai naqib dan beliau beristiqamah. Ini menjadi satu contoh dan kekuatan untuk kita bersama. DJ mana tolong aminkan. Bila orang soleh sebut untuk kita yang fakir ni, kita aminkan petang Jumaat. Moga ya Allah istiqamahkanlah hati ini dekat dengan Engkau ya Allah. Dan husnuzan sahabat pada sahabat adalah doa paling ampuh yang Allah nak dengarkan. Amin. Terima kasih Ustaz Jafri dah aminkan. Ya Rabb. Okey. Ustaz Zuramli siapa di sebalik suara merdu tadi? Okey, Ustaz Jafri, masya-Allah, barakallahu fiik. Masya-Allah, untuk makluman pendengar semua, ini pentas Usrah Nurani mempertemukan anak yang dhaif dengan Ustaz Jafri Muhammadi. Kami hanya
mengenali antara satu dengan lain di dalam alam maya sahaja. Tapi alhamdulillah hari ini waqi'nya berlaku kan, hakikatnya berlaku, bertemu. Menunjukkan dah memang bertemu di alam roh lah tu ya. Ya Allah. Al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'wahu min talaf. Subhanallah. Talaf kata Nabi kan. Amin ya Rabb. Barakallah. Okey. Nama ana Aqil bin Haji Abdul Hai, dan alhamdulillah rasanya insya-Allah sedikit sebanyak kita bergerak dalam dunia dakwah ini, dalam masih lagi berterusan lah untuk sebagaimana Ustaz Jafri jugalah, kita akan berterusan melihat kepada di mana ada orang untuk buat majlis, mau'izah dan peringatan, insya-Allah untuk diri kita sendiri juga untuk meneruskan kata orang menambahkan ilmu kita dan menyampaikan, mudah-mudahan menjadi asbab kebaikan untuk di alam yang satu lagi yang kekal abadi insya-Allah. Dan untuk makluman semua, berbetulan Ustaz ana ni sekarang bertugas jadi imam Ustaz. Imam di masjid, kita panggil surau diri Jumaat lah. Surau diri Jumaat, kalau semua mengenali Allahyarham Tan Sri Mustafa Kamal, MK Land, orang tu tahu kenal dengan MK Land kan. Jadi dia ada satu surau ni betul-betul dekat berhampiran dengan perkampungan orang asli di Damansara Perdana. So surau ni agak unik sikit sebab dia ada flora dan fauna dia, kehijauan dia. Jadi kita nak buat situ tempat healing lah Ustaz. Surau ni, masjid ni healing, tempat healing memang. Jadi alhamdulillah ana semenjak tahun lepas bermula Ramadan, sekarang dah cukup genap setahun jadi imam di sana, di samping meneruskan kegiatan program-program lah. Dan anda baru balik daripada Kuantan, tempat Ustaz juga Belah Pahang di masjid negeri. Dia orang buat geng subuh macam Jumaat. Ini alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, hebat. Dan juga baru balik dari Kedah, tempat Ustaz Jafri, tempat Masjid Bushra, tempat masjid viral, masya-Allah. Alhamdulillah, seronok Ustaz. Kita musafir ni banyak dapat kita, macam Ustaz kata tadi, bertaaruf tu penting. Bukan saja masuk masjid tapi bertaaruf. Kadang-kadang kita dah ramai berjemaah di belakang, kadang imam pun tak nak kenal makmum dia, makmum tak pernah kenal imam dia. Masya-Allah, tabarakallah. Wallahu a'lam, itulah sedikit sebanyak kita insya-Allah. Perjuangan kita dalam arena nasyid tanah air pun berjalan terus Ustaz. Kita membuat album yang seterusnya insya-Allah. Kalau mungkin ada kawan-kawan kita nak pergi masjid tu, dia base apa? Surau Perdana. Surau Perdana. Dia masjid perdana lain, surau perdana. Kita makam surau je Ustaz. Ya, masya-Allah. Baik, Allahu akbar ya. Sakil hai, saya kira ramai yang kenal apa masakan tidak sejak daripada alam kaset lagi. Allah kepada CD, kepada apa lagi? Lepas tu apa lagi? Saya masih hafal lagu dia. Tadi saya intro sikit. Entah dia pun dah lupa lagu dia ni. Dah, saya takut bila Ustaz Jafri nyanyi dia lupa. Sebab dah ada pesaing ni, masya-Allah. Boleh jadi ni. Ya kan. Baik, rakan Nusrah yang dikasihi sekalian, petang Jumaat penuh berkat, kita sama-sama berukhuwah berusrah dalam suasana ukhuwah, sebab kita nak harumkan ukhuwah Islamiah. Kita mungkin berbeza, pasti takkan sama. Kita punya mungkin latar belakang kita berbeza, tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita berpecah, apatah lagi saling berbencian antara kita sesama kita, kerana kita tahu bahawa antara perkara yang Allah tak nak sangat pada kita adalah perpecahan di kalangan orang-orang yang menyatakan bahawa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, dan saya sendiri pun ingin ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi idhaat Ma'had Al-Islami Al-Malizi untuk petang ini bersama Usrah Nurani. Rezeki kami hari ini Ustaz, masya-Allah, untuk kita berkumpul pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak, kesibukan yang melanda macam mana pun sempat juga untuk singgah ke Radio IKIM. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dan untuk waktu ini bersama Usrah Nurani, kita ada tajuk yang kita nak bawa khas untuk petang ini. Alhamdulillah, Ramadan kembali lagi tahun ini, dan alhamdulillah Allah balaghna Ramadan. Untuk tahun ini kita bersyukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi peluang sekali lagi kita untuk berpuasa Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah. Dan untuk petang ini kita bukan sahaja kita nak tahu Ramadan untuk berbuka, berpuasa, bersahur dan sebagainya. Kita lagi nak kumpul lagi pahala sebanyak yang mungkin. Pesta ibadah yang dikumpul di bulan Ramadan ini bertambah berganda insya-Allah, dan kita nak keluar dari Ramadan juga dengan mutiara-mutiara yang kita boleh kumpul untuk setahun lagi kita nak berhidup insya-Allah. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz, tajuk yang kita nak bawa mutiara Ramadan. Silakan Ustaz. Allahu akbar. Rakan Usrah yang dikasihi sekalian, masya-Allah ya, tajuk ini saya kira pada
pada saya sangat penting dan saya sangat mengharapkan sesuatu daripada Al-Fadhil Ustaz Jafri, daripada Al-Fadhil Ustaz Aqil Hai untuk membawa hati-hati kami semua, kerana nature mutiara itu kita tak akan dapat di tepi pantai, ya. Tak pernah orang kata saya jumpa mutiara di tepi pantai, tetapi kita biasanya kena berenang nun jauh ke dasar lautan. Kemudian kita terpaksa mungkin berhadapan dengan jerung-jerung ganas yang boleh membunuh. Kemudian kalau kita dapat pun kita angkat dan kemudian kita akan nampak dia punya tiram-tiram tersebut. Dan sekarang ni daripada tiram Ramadan itu kita nak memetik apakah mutiara-mutiara yang kita boleh jadikan, kerana pastinya berpuasa di bulan Ramadan ini adalah satu yang paling istimewa sehingga Allah letakkannya sebagai rukun daripada agama Islam kita sendiri. Dia ibadah tetapi menjadi rukun kepada agama Islam. Dan setiap daripada 5 rukun itu ada falsafah-falsafahnya yang tersendiri. Dan Ramadan ini mesti ada falsafah tersendiri yang agama ini dia akan menghidupkan jiwa seseorang, peribadi seorang, berbeza dan berubah seseorang. Ya. Syekh Ibn Athaillah Iskandari dalam membuat secara tafsir isyari, dia menyebutkan, ya, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Apabila kerajaan tauhid mula menguasai ke dalam hati, maka dia merubah diri seseorang. Jadi bagaimana Ramadan ini akan jadi satu proses yang merubah diri kita, dan yang merubah dia adalah mutiara-mutiara yang ada di bulan Ramadan tersebut. Sebelum saya dengar perkongsian, marilah kita, saya yakin mana-mana pun akan pasti mengangkat tinggi kalam Allah daripada suratul Baqarah ayat 183. Apa kata DJ Mona? Imam ada kat sini. Ya. Makmum. Apalah sangat kalau baca kan? Tak jadi Ustaz. Tak jadi. Tak boleh bola. Jadi sebagai mukadimah dulu, boleh ke Ustaz Aqil Hai lagukan sedikit kami suratul Baqarah yang ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Sebelum nanti insya-Allah kita akan dengar kupasan dia, tapi bacakan ayat tu dulu insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر. ما شاء الله ya. Kata Ibn Mas'ud, apabila Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu, maka orang-orang beriman akan merasa bahawa dia dipanggil oleh Allah. Kerana itu ya adalah harfun nida, ayyu munada, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita rasa terpanggung saat imam tadi contohnya saat Akhil bacakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu, furida alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan kepada orang-orang yang beriman sebelum daripada kamu. Dan kalimat yang saya rasa mungkin saya nak fokuskan dahulu, namun nanti Ustaz Jafri dia bebas untuk melihat angle mana pun Ramadan ini, Allah menggunakan kalimah la'allakum tattaqun, ya. Kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami adalah kalimah la'allakum tattaqun, dan biasanya kita menterjemah dengan secara yang sederhana, semoga kamu bertakwa, ya. Sedangkan kita tengok itu adalah jumlah fi'liyah, dan jumlah fi'liyah maknanya bila kita terjemahkan dia itu maknanya mesti kepada menunjukkan perbuatan. Semoga kamu melakukan ketakwaan, ya, semoga kamu melakukan ketakwaan. Dan satu benda yang saya rasa sangat besar apa yang Allah nak sampaikan apabila Allah menggunakan kalimah la'allakum tattaqun, daripada apa yang kita katakan tadi bahawa tattaqun itu adalah fi'lul mudhari', maknanya semoga dengannya kamu berterusan menghindarkan diri. Ya, kalau kita kata sebab dia takwa adalah daripada kalimah wiqayah. Di situ ada satu maf'ul mahzuf sebenarnya, ya. Dan maf'ul mahzuf ialah ada satu benda yang Allah suruh kita fokus sebenarnya. Daripada ayat tersebut ada benda yang kita terlepas pandang daripada terjemahan yang sederhana, sebab kita menyebut semoga kamu bertakwa, sebab menjadi orang bertakwa itu adalah identity, tetapi Allah gunakan bukan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, la'allakum
tattaqun. Tattaqun mesti ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah si engkau yang melakukan puasa. Tetapi apakah maf'ul yang mahzuf di situ? Maka ulama menyatakan bahawa adzunub. Semoga kamu melakukan ketakwaan yang menghindarkan kamu daripada dosa. Jadi daripada kalimah itu kita dapati bahawa Masya Allah, istimewanya biasanya puasa amal taqwa, solat amal taqwa, sedekah amal taqwa. Tetapi puasa secara khusus amal taqwa yang trigger taqwa yang lain. Ya, dia bukan sekadar dia bangun berdiri di atas dirinya sendiri, bukan sekadar macam satu fi'il tu kan dia lazim ataupun dia betul untuk dirinya sahaja, tetapi puasa dia trigger takwa-takwa yang lain. Dan yang menariknya adalah mahzufnya adalah dzunub. Sehingga akhirnya kita faham bahawa kenapa aku, kalau kita nak bagi jelas pada pemikiran kita, kenapa aku berpuasa pada hari ini, cakaplah dengan jelas supaya kamu terhindar dari dosa. Kenapa saya tarawih di waktu malam? Supaya saya terhindar daripada dosa. Kenapa kita membuat kamu kumpulan tadarus? Sebab saya nak terhindar daripada dosa. Sebab dosa ni sama ada terhindar, terampun ataupun terjauh. Ya, itu maksud takwa tadi. Dan penting sangat Ustaz kan, sebab bila kita sebut festa ibadah, ya, kadang-kadang festa ni satu yang menarik kan, seronok. Dan kadang-kadang kita tak sedar kita seronok cerita kat orang. Seronok tahajud malam tadi, kita share dengan orang. Seronok baca Quran. Berapa juzuk dah Ustaz? 3 juzuk. Ana 6 juzuk. Ustaz Jafri hantar 3, ana 6, ana 9. Nampak ada perkara-perkara itu kerana tidak terkunci kepada mahzuf tadi. Kerana aku mengaji Quran, banyak yang dibaca. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, 18 kalimat, 18 huruf kita baca. Tetapi ya Allah, dosa aku lebih banyak daripada huruf-huruf yang aku baca dalam Quran yang aku baca, yang menyebabkan selamatlah insya-Allah baca Quran dia. Sebab kita takut kita baca Quran Ustaz kan Allah Nabi sebut dalam hadis, ada manusia yang cara Allah hisap manusia, ada satu grup first yang Allah hisap. Grup ni ialah semua yang melakukan ketaatan. Ni satu grup yang pertama. Kelompok pertama yang dia akan dihisap oleh Nabi adalah satu kelompok. Dan mereka datang, ya Rasulullah, aku ni mengaji dan mengajarkan, aku nak pahala. Allah kata, engkau dusta, kadzabta. Engkau minta dipanggil, engkau orang alim ternama. Maka tempatnya dalam neraka jahanam. Datang pula si qari Quran, ya Rasulullah, ya Allah, aku belajar Al-Quran, aku mengajikan Al-Quran. Allah kata, kadzabta, engkau bohong. Engkau mengaji bukan kerana untuk aku, kata Allah, tapi untuk dipanggil sebagai qari. Hatta wang sedekah, si pensedekah yang kemudian, ya Allah, aku bersedekah, aku minta ganjaran. Allah kata engkau bohong, engkau minta dipanggil dermawan. Hatta sampai saya dalam hadis tersebut, hatta orang yang datang dalam keadaan luka yang mengalir darah, wahai Allah, aku syahid, wahai Allah. Dan manakah ganjaran syuhada yang patut aku dapat? Allah kata, kadzabta, engkau berperang bukan kerana aku, kata Allah, tapi kerana minta dipanggil sebagai seorang yang berani dan pahlawan. Rakan usrah, kunci di hujung la'allakum tattaqun itu aku buat kerana ada diampun dosa. Ini saya kira satu benda peringatan yang sangat penting pada kita semua. Baik, alhamdulillah, Ustaz Jafri pasti nak kongsikan kepada kita agar mutiara penting Ramadan apa saja yang Ustaz lihat untuk kami semua dapat, untuk kami catat dan kami lalui dalam rezeki kami dalam melalui Ramadan, insya-Allah. Masya Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mendengar Ustaz Zul bercakap tu kita pun dah macam terpegun lah. Dan subhanallah, Allah selayaknya kedudukan dan duduk di tempat naqib itu kepada kami-kami Ustaz Muhammad yang ditakdirkan oleh Allah hari ini untuk jadi ahli usrah ni, dapat mengambil manfaat yang sebaiknya. Dan subhanallah, bila Allah offer pada kita setiap tahun dengan Ramadan ni, berbagai perasaan kita nak terima Ramadan itu, yang kita sendiri tahu perasaannya, hati dia. Cuma Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, kata Nabi SAW, Allahumma salli Ismat, adallukum syahrukum hadha bimakhlufi Rasulillah SAW ma marra bil mu'minina syahr khairun lahum minhu wala bil munafiqina syahrun syarrun minhu. Nabi SAW, Allah telah naungkan kepada kamu berlabuhnya bulan Ramadan ini dengan Rasulullah bersumpah, tidaklah berlalu ke atas orang mukmin itu satu bulan yang lebih baik daripada Ramadan, dan tidaklah kepada orang munafik itu lebih teruk daripada bulan Ramadan. Kita boleh menilai hati kita pada waktu ini bila kita berada dalam Ramadan ni, apa perasaan kita sebenarnya. Lagi kita seronok nak masuk Ramadan,
kita boleh bercakap dengan orang macam Ustaz Zul cakap tadi, saya alhamdulillah lah baca Quran dah berapa juzuk. Bukan saya tu contoh. Saya dah qiyamul lail, masya-Allah, hebat. Subhanallah, hebat. Tapi kita sebenarnya kita sendiri tahu apa perasaan kita dengan Ramadan. Adakah kita gembira dengan Ramadan? Bila orang yang gembira dengan Ramadan ni, dan dia tahu kelebihan Ramadan, sebab tu dia gembira, sebab dia tahu kelebihan Ramadan dan dia terhasil pada iman. Nabi kata, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fi riwayatin ukhra Nabi kata apa? Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang menyambut Ramadan ini dengan iman, dengan hasil daripada iman tu, maka dia menghidupkan Ramadan. Tanpa iman dia buat apa, dia nak menghidupkan Ramadan kalau dia tak punya iman dan kelebihan daripada apa yang Allah nak offer dekat dia. Solat sampai berpuluh rakaat pada malam-malam, kita tak akan buat kalau kita tak punya iman. Kita boleh puasa selama 30 hari, kita tak akan buat kalau kita tak punya iman. Seorang-seorang dekat dalam bilik air minum, siapa pun tak tahu kan, tapi kita tahan walaupun air liur pun tak sanggup telan. Ingat dia kata sebab iman. Cuma iman itu penzahiran dia ialah apa yang kita buat dalam bulan Ramadan. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW kata apa? Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad, inna Allah azza wa jal la yaktubu ajrahu wa nawafilahu min qabli an yudkhilahu. Nah, Allah dah tuliskan kepadanya pahala-pahala Allahumma salli ala Muhammad atas apa yang dia nak buat itu sebelum masuk Ramadan lagi. Sebab dia excited, Ustaz. Dia nak masuk, ya aku nak sembahyang tarawih banyak ni, aku nak baca Quran banyak ni, bukankah telah ditakdirkan kepada kita ni akan pahala atas niat. Kita niat nak buat satu benda tu, Allah dah bagi pahala dah. The preparation yang dia nak buat dengan kehendaknya, ya Allah aku nak solat tarawih banyak tahun ni, aku nak puasa sungguh-sungguh tahun ni, aku nak subhanallah, aku nak perbanyak, aku nak qiyamul lail tahun ni, aku nak tahajud tahun ni. Rupa-rupanya Allah dah catat dah kebaikan-kebaikan itu sebelum masuk Ramadan lagi. Dan apa yang Allah offer dalam Ramadan bukan setakat gandaan pahala, Ustaz. Allah offer juga pengampunan daripada dosa. Sebab tu yang kita takut, apa yang Allah berikan kepada kita dalam bulan Ramadan ini begitu banyak gandaan pahala dan pengampunan berdosa, tiba-tiba ada orang yang tak dapat pengampunan dosa, Ustaz. Bukan sekadar dia tak dapat pengampunan dosa. Kalau dia setakat tak dapat pengampunan dosa, itu tak apa lagi, tak okey lah. Tapi okey. Tetapi dia dapat doa yang laknatnya para malaikat. Dia dapat doanya malaikat Jibril alaihi salam. Sebuah hadis yang sangat masyhur yang kita biasa dengar. Faqala Nabi SAW, waktu Nabi SAW as-sa'id al-mimbar, Nabi SAW naik mimbar, faqala amin, amin, amin. Kemudian para sahabat pun tanya Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Kata Nabi SAW, inna Jibril alaihi salam atani, malaikat Jibril alaihi salam datang berjumpa denganku, faqala man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala amin. Malaikat Jibril mai jumpa aku, malaikat Jibril bisikkan kepada aku, malaikat Jibril doa dan aku aminkan doa dia. Siapa yang panjat doa ni? Malaikat Jibril alaihi salam, ketua segala para malaikat. Dan aku aminkan doa dia. Apa doa dia? Siapa yang masuk Ramadan lalu dia tak dapat pengampunan, semua orang dapat pengampunan, tiba-tiba dia tak dapat pengampunan, maka apa yang berlaku padanya? Sallallahu Muhammad, maka fadakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Bukan setakat pada tu, abadahullah, dia jauh daripada Allah, dia jauh daripada rahmat Allah. Allah tak nak pandang muka orang yang masuk Ramadan tapi tak dapat pengampunan. Faqul amin. Lalu aku pun mengaminkan doa malaikat Jibril alaihissalam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok orang mukmin ini yang sentiasa gembira dengan kehadiran Ramadan. Kita sendiri saja yang mampu untuk menjawab sama ada kita gembira ataupun kita rasa gelisah dan tak seronok bila kita masuk Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jadikan Ramadan yang akan bukan sekadar menggandakan pahala-pahala kita, tapi dia juga menjadi pengampunan kepada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wallahu a'lam. InsyaAllah ya. Saya rasa sangat terkesan dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi, dan apatah lagi Ustaz bawa apa yang Nabi sebutkan tentang bagaimana cuaca hatimu mukmin ke munafik. Ya. Kalau munafik, apa yang diceritakan tadi takkan berlaku, sebab rimas, menyampah, panjang sangat masa. Kenapa tok boleh makan, tak boleh makan kan? Tetapi orang mukmin masya-Allah merasa gembira. Tetapi kenapa kita gembira? Kita memberi reason kepada gembira kita, ya. Dan gembiranya adalah kerana ganjaran pahala yang disebut oleh Ustaz tadi, dan lebih tinggi daripada itu adalah pengampunan dosa. Dan inilah yang kita kata proses yang la'allakum tattaqun tadi, yang telah disebut oleh Allah dalam ayat surah Baqarah 183
la'allakum tattaqun, mahzufnya adalah dhunub. Maknanya supaya kamu terhindar daripada dosa. Dan sebab itulah Masya Allah, semua tentang Ramadan akhirnya tentang dosa. Semua tentang Ramadan adalah tentang bagaimana kita jauh dari dosa, terhindar daripada dosa, terampun daripada dosa. Kan sebab itulah kata Nabi, man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan ini yang zambi daripada tatakun tadi. Jadi Masya Allah, saya kira alangkah bertuahnya seandainya pada saat ini, petang Jumaat ini, ya Allah tolonglah, ya Allah bukakan pintu hati kami untuk kami nampak perkara ini. Dan sebab itulah kita nak tekankan bahawa kenapa kita qiyamul lail. Sebab saya nak diampunkan dosa. Kenapa saya baca Quran? Nak diampunkan dosa, sebab nak letak dalam hati perkara tersebut. Kalau tidak, dia akan masuk benda-benda lain yang tadi. Keseronokan bercerita kerana kelihatan hebat kerana kita tu qari'il Quran. Ustaz, akhir. Ya. Allah masalah. Teruja. Mana dah termasuk ke dalam. Sebenarnya apa yang kita bicara ni, saya rasa kan, semuanya mencari titik persamaan. Mencari titik persamaan untuk menjadi orang yang bahagia besok di sana, insya-Allah. Sebab anak rasa nak sambung sikit je, ada orang rindu Ramadan ni. Dalam WhatsApp, dalam medsos semua cakap, countdown Ramadan nak datang 10 hari, 7 hari, 6 hari, kan? Tapi kita terlupa, dalam keadaan kita menyatakan kita rindu pada Ramadan, tapi yang paling rare untuk pendengar sekalian ialah bukan kita yang merindui Ramadan. Ramadan tu sendiri merindui insan-insan terpilih ini. Nak jadi yang macam yang kita katakan ni. Subhanallah. Cuma bila masuk Ramadan, macam Ustaz Jafri kata tadi lah, macam Nakib katakan tadi juga, la'allakum tattaqun. Dia punya mahzuf tu. Jadi macam mana kita nak dapatnya ini? Sebab saya rasa orang yang hanya mendapat rasa atau feel yang katakan Ramadan ini ada sesuatu hikmah yang besar, mengapa disarankan untuk kita saum berpuasa ini, tidak lain tak bukan kalau hanya kita dapat menukarkan depresi kepada inspirasi. Maksudnya kita sekarang ni puasa ni stres, Ustaz. Orang yang kalau dia nampak surface, dia akan rasa macam stres lah. Hukum alam, hukum adat, hukum akal menyatakan kita bangun pagi kena makan. Doktor pun kata suruh makan. Hang kena breakfast. Baru hang sihat. Hang nak kerja sekejap lagi baru peluh baru sihat kan. Makan siap-siap. Tapi tidak. Hari ini lepas subuh dah tak boleh dah. Subuh saja masuk azan subuh dia tidak boleh. Maksudnya di sini ini suasana mencari akal dan adat. Dan perkara-perkara mencari akal dan adat ini berlaku kepada junjungan Nabi Muhammad SAW waktu Isra' wal Mi'raj. Kan? Bagaimana kita melihat ianya satu peristiwa yang di luar daripada kotak akal yang biasa. Begitu juga kalau kita relatekan dengan Ramadan Al-Mubarak ini, berlapar, berdahaga, perkara yang halal jadi haram hanya dibolehkan selepas maghrib nanti. Ini membuktikan bahawa ada perkara di atas dunia ini Allah Ta'ala meresetkan sesuatu benda itu ada sebab. Tapi kita kena baca daripada hikmah dia. Cuma nak menukarkan untuk menjalani dan menikmati ibadah khususiah ini, contoh asyam puasa, dalam konteks kita berpuasa, bagaimana nak tukarkan depresi kepada inspirasi, Ustaz? Ini satu perkara yang penting. Sebab itu terkadang nak cerita kita mutiara Ramadan, tajuk buat kita ni mutiara Ramadan bukan satu benda yang mudah. Sebab dia benda kena digging inside. Ini perkara inner, bukan perkara surface. Ini perkara yang susah, bukan perkara yang senang. Sebab nak cari mutiara asli, payah. Macam Ustaz Zul kata awal tadi, memang untuk kita kena menyelam ke dasar lautan baru dapat. Itu pun sekarang Ustaz, banyak orang, bila dia tengok susah, maka manusia mengambil pendekatan yang mudah. Dia kata tak payah susah. Kita buat klon aja cukup, mutiara klon. Tapi klon ni bila kita gesekkan mutiara tu, dia takkan keluarkan debu-debu putih tu. Itu bukan debu yang benar. Itu haba'an manthura, itu debu yang berterbangan sahaja. Jadi bermakna di sini, bagi orang yang mengenali sahaja, mereka akan dapat betul-betul rasa macam mana dia mendapatkan mutiara ni. Dia rasa feel untuk macam kata Ramadan ini satu benda yang kata, ini yang kata ulama salafus salih menyatakan bahawa mereka merindui Ramadan 6 bulan sebelum dan 6 bulan selepas. Tak ada masa mereka tidak merindui Ramadan. Dan saya katakan bahawa dalam konteks seorang penyanyi, Ustaz ya. Dia cerita sikit pasal lagu tadi tu. Sikit-sikit. Macam penyanyi ni atau pelakon. Ustaz tahu, kita ni dalam sisi gelap mereka untuk mereka mengeluarkan bakat mereka ini, berapa banyak guru-guru mereka kadang-kadang terpaksa meletakkan suatu
bentuk pengajaran yang agak drastik, yang agak keras, ekstrim. Jangan kata tak sanggup, semua tak sanggup. Tapi bila mereka sanggup melepasi ujian ini, maka mutiara-mutiara dalaman itu dapat dikeluarkan, Ustaz. Yang ini yang kita nak gali pada hari ini. Bagaimana kita nak tukarkan depresi, orang kata secara puasa ni lemah, letih, lesu. Tapi begitu sahabat berjuang di medan Al-Kubra dalam keadaan Ramadan. Apa ya, insya-Allah. Baik, nanti pasti ramai sabar. Ya, kena sabar sikit nampaknya. Bagi jolok sikit. Ya. Jadi tadi beberapa terma telah digunakan untuk memancing minat kita untuk lebih dalam. Bagaimana yang dikatakan, mungkin sesuatu yang memang nature, kita rasa depression, kita rasa stres ya, dalam keadaan kena buat ya, kaum ibu mungkin lebih teruk kan, dah penat office balik pula nak urus makanan segala macam. So bagaimana nak menukar kepada inspirasi. Ustaz Jafri pun dah tak sabar nak tahu, kerana Ustaz Al-Hai dia simpan sikit. Dan insya-Allah kita akan bincang lagi. Akan Usrah, jangan ke mana-mana sebab kita kena rehat sebentar. Ya, betul Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dan ahli Usrah. Untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk bersama para pendengar. Jangan putus selawat atas Nabi Muhammad SAW. Kita akan kembali bersama kembali Inspirasi IKIM FM, Inspirasi Ramadan anda. Sudahkah anda berwakaf hari ini? Perbadanan Wakaf Selangor ingin mengajak anda untuk merebut peluang berwakaf tunai pada bulan Ramadan ini. Ayuh layari www.wakafselangor.gov.my untuk berwakaf secara tunai, FPX atau imbas kod duit now QR Wakaf. Jangan lupa follow dan like Facebook page dan Instagram rasmi Perbadanan Wakaf Selangor. Hubungi 0355188001 untuk info lanjut. Jom berwakaf untuk saham dunia dan akhirat anda melalui Perbadanan Wakaf Selangor. Datang bulan lagi. Bilalah agaknya rezeki kita ya bang? Sabar yang, kita kena selalu berdoa. Ikhtiar. Ikhtiar hamil. Susu Everty. Susu ikhtiar hamil. Khas buat bakal ibu. Susu Everty, formulasi Dr. Bertauliah yang dirumus khas untuk yang ingin mengandung. Ikhtiar hamil dengan Susu Everty di nakmengandung.com. Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai pengarah bahagian wakaf IKIM Grade N54. Jawatan adalah bertaraf tetap, terbuka kepada semua warga IKIM berumur tidak kurang daripada 45 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan serta berpengalaman tidak kurang daripada 20 tahun dalam bidang berkenaan. Antara bidang tugas adalah bertanggungjawab mengetuai bahagian wakaf IKIM, menguruskan tabung dana wakaf IKIM, membina jaringan kerjasama dalam dan luar negara, mempromosi produk-produk wakaf IKIM serta menyediakan laporan berkala wakaf IKIM kepada mesyuarat pengurusan. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan sebelum atau pada 3 April 2024. IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد
الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah membina baginya rumah di syurga kelak. Hadis riwayat Imam Muslim. Ayuh mari berwakaf dan berinfak pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Untuk maklumat lanjut boleh layari website kami di masjidkotawarisan.com atau hubungi Encik Zubair di talian 013 999 2023. Jom infak pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor sekarang. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama para pendengar untuk petang ini. Kembali inspirasi IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Masih lagi bersama anda untuk rancangan Usrah Nurani. Dan alhamdulillah untuk para pendengar masih lagi bersama anda di FB dan YouTube IKIM FM. Perkongsian anda boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Alhamdulillah masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Abdul Ramli Muhammad Razali sebagai nakib kita, bersama Al-Fadhil Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Al-Mahmudi dan Ustaz Akil bin Hai Al-Abdul Hai untuk petang ini. Masya Allah, alhamdulillah kita banyak perkongsian untuk petang ini dan kita akan sambung kembali bersama Mutiara Ramadan untuk kita nak tahu bagaimana kita nak dapat inspirasi dari depresi ini, insya-Allah bersama asatizah kita. Untuk waktu ini Mutiara Ramadan bersama Ustaz. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, rakan usrah kita bersama lagi pada bahagian yang kedua, dan bahagian kedua ni masya-Allah masanya lebih cemburu Ustaz. Jadi kita akan cuba berbincang agar Allah kurniakan kepada kita benda yang berharga dalam diri kita. Dan saya tadi Ustaz Akil Hai sebutkan tentang satu benda yang pada saya sangat menarik. Dalam teori fishbowl kita selalu rasa kita ni kena rindu Ramadan, tapi Ustaz Akil Hai kata betapa Ramadan itu merinduimu. Dan alangkah indah kisah cinta ini kan. Kalaulah bertemu antara kerinduan antara kita kepada Ramadan kepada kita, ini saya kira sangat. Dan cuma persoalannya adalah kepada mengenali. Tadi Ustaz Akil kata kita mengenali atau tidak Ramadan yang kita rindui dan cintai itu. Dan inilah yang kita cuba nak minta Allah tajallikan kepada mata hati kita, agar masya-Allah indahnya kita dapat melihat seperti getar Sayyidina Umar yang menyebut ahlan ya Ramadan dengan penuh cinta dan rindu. Kita nak berbincang pada petang ni, dan saya dengar ada seseorang membawa syair Hamzah Fansuri. Jadi
Apa lagi kalau bukan imam besar kita kali ni ya. Kita para makmum ni nak tunggu je ni, masya-Allah. Silakan Ustaz. Berat nak imam. Inilah gerangan suatu mada mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah. Di sanalah i'tiqad diperbetuli sudah. Wahai muda, wahai muda, wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Saya kira Ustaz Akil Hai bawa kita beberapa lapis kenal lah ni. Tadi kenal Ramadan, sekarang kenal diri, masya-Allah ya. Dan benar rakan usrah, kalau kita tak kenal diri kita, masa mungkin kita kenal agama kita, masa mungkin kita kenal Tuhan kita kan. Kita tak tahu pun sebenarnya ada benda yang memang sangat dahaga kan kepada Ramadan yang namanya hati kita. Ada benda yang sangat tak suka Ramadan yang namanya nafsu kita. Ada benda yang suka bercerita tentang Ramadan yang namanya akal kita. Jadi kerana kita tak kenal tersebut, akhirnya hati kita terus rasa gersang kan. Sebab bila hati nak, nafsu akan halang. Kalau boleh nak tarawih tu, kalaulah ada Ustaz Ngaid bagi tahu 2 rakaat cukup dah sebenarnya. 2 rakaat, masya-Allah. Ustaz Akil Hai pusing belakang tengok, masya-Allah, tinggal dengan siap saja kan. Ya, jadi kenapa? Sebab kita tak faham ya, apa yang dikatakan oleh Hamzah Fansuri itu, dirimu adalah sampan yang kamu tak faham pun tentang sampanmu itu. So bagaimana kita nak mengurus diri kita? Kita duk cerita Ustaz kau main ya, mengurus dunia kita, pekerjaan kita, even diri kita sendiri. Hati kita yang merengsa pada malam-malam minta tolonglah, banyak isi. Tapi nafsu kita kata cukuplah. Kadang-kadang tak sempat, baru rasa nak lazat, dah stop solat dah habis dah. Dan kita balik seperti biasa, lara, main game, tengok TV dan segala macam. Ustaz. Ya. Allah SWT ada beberapa tahapan kita bila kita masuk bulan Ramadan ni. Yang pertamanya ialah kita punya iman. Kita ni masih orang beriman. Cuma kita punya iman yang lemah. Iman kita pun maklum, Allahumma salli Muhammad. Sebab tu Nabi SAW gabungkan 2 perkataan untuk mendapat pengampunan tadi dalam hadis yang kita baca tu. Allahumma salli Muhammad, man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzambi. Ulama mentafsirkan perkataan man qama itu menghidupkan Ramadan itu dengan puasanya pada siang hari dan ibadahnya pada sebelah malamnya. Tapi kita tengok, satu iman, satu lagi wahtisaban, Ustaz. Kalau iman ini maksudnya tanda-tanda iman tu ada, kita bersungguh nak solatnya, kita bersungguh nak baca Qurannya, kita bersungguh nak tarawihnya, kita sungguh nak qiyamul lailnya, kita sungguh nak tunaikan semua Allah SWT kelebihan-kelebihan yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan. Nabi SAW sebut atakum, akan datang kepada kamu syahrul Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkati. Bila sebut berkat ni, pertamanya berkat pada amalan itu digandakan oleh Allah. Yang keduanya berkat pada kekuatan untuk kita melakukan amalan. Ini di luar biasa, Ustaz, luar biasa. Siang kerja, malam pergi solat sampai berpuluh rakaat, siang pula puasa lagi, malam boleh pergi masjid lagi. Ini luar biasa. Tetapi Ustaz, kita punya kelemahan. Kelemahan kita apa? Kita tak dapat menghayati, Ustaz. Kita pergi solat, nak tarawih, tapi macam Ustaz kata tadi, kalau ada yang 2 rakaat, kita pergi 2 rakaat, Ustaz. Kalau antara 20 dengan 8, mungkin kita cari 8. Kalau yang 8 itu pun, kalau antara baca surah panjang dengan baca surah lazim, maka cari yang lazim lagi. Kita nak buat, tapi kita nak cari yang sikit, sebab kita tak sedap. Kita tak rasa kelazatan tu. Orang nak baca 1 juzuk Quran, kita kalau dapat 1 muka tu pun dah besar rahmat dah, dia cakap kan. Jangan kiri banyak-banyak, aku dapat muka ni pun dah 1 rahmat. Maka di sana ada wahtisaban, Ustaz. Kita harap, ya Allah, aku tahu amalan aku punya lemah, ya Allah, aku tahu aku nak jadi orang yang puasanya kalau boleh khusus, tapi puasanya aku orang awam, tapi itulah sekadar mampu yang aku buat. Wahtisaban, harap sungguh-sungguh Allah terima.
Harap sungguh-sungguh Allah pandang. Mudah-mudahan dengan iman dan yang kesungguhan kita nak buat tu, tapi dengan kita merasakan dan kita memahami kelemahan-kelemahan dalam ibadat yang kita buat tu, maka ya Allah terimalah amalanku, pandanglah amalanku, ampunkanlah segala dosa-dosaku. Ini peringkat pertama. Peringkat kedua ialah peringkat orang yang tak punya iman. Ustaz. Dia gelisah. Dia masuk Ramadan, dia tak seronok. Dia rasa macam, ya Allah, kenapa lah masuk pula ni? Tak kena puasa? Puasa lah, nak buat macam mana? Dia gelisah, Ustaz. Bila orang pergi tarawih ramai-ramai, dia kata, nak pergi hampir lah, kisah pasal aku, pasal apa? Dia macam tu. Yang dia sibuk perli-perli aku, pasal apa? Subhanallah, tu dia antaranya. Dan orang yang macam ni, Ustaz, dia ada satu gangguan dia. Ataupun orang yang pertama tadi ada gangguan dia. Gangguan dia apa? Gangguan dia ialah bagaimana syaitan dengan talbis iblisnya, dia mula Salih Muhammad, tunjuklah apa yang kamu buat tu. Takkan kamu nak simpan seorang-seorang. Kita duduk pada ancaman media sosial yang sangat berat. Orang dulu tu mungkin tak terasa ancaman ni, tapi kita, syaitan memainkan peranan dia untuk menampakkan dia indah. Kadang-kadang kita solat, kita nak bacaan kita itu ialah untuk diperdengarkan kepada jemaah di belakang. Dan apa hasilnya kalau solat yang kita menjadi imam itu, kita nak pertontonkan kepada orang yang bukan jemaah kita. Cuba kita senaraikan apa tujuan dia. Tapi kadang-kadang itu bayangan-bayangan yang nak nampak indahnya apa yang kamu buat ni, sebenarnya dia memadamkan pahala-pahala amal kita. Aku tunjuk aku qiyamul lail ni sebab aku nak encourage orang untuk qiyamul lail. Padahal waktu tu, kalau kamu nak encourage orang untuk qiyamul lail, kamu sebut dia pukul 8 malam, pukul 10 malam tu logiknya sebab nak mengajak orang untuk bangun pukul 4 pagi. Tapi kalau kita post pukul 4 pagi tu, orang tu tidur, nak ajak dia buat apa kan? Betul tak? Nak justify akalnya, tak mampu untuk justify akal. Tapi iblis mainkan peranan. Kamu nak ajak orang, kamu tulislah. Tapi end up-nya dapat bagusnya tanahnya, Masya Allah, ini makam para wali ni, ya Allah, ni ahli syurga. Waktu dah berbunga-bunga hati kita, dan saya takut jadi apa? Jadi debu-debu yang berterbangan. Hadis yang dibacakan oleh Tuan Naqib tadi sangat memberikan pengajaran kepada kita untuk kita ambil iktibar. Bahawa subhanallah, apa yang kamu buat ni? Saya qari, saya membacakan Quran, saya ajarkan Quran. Kadzabta, kamu pembohong. Kamu digelar seorang ulama, kamu nak digelar seorang alim. Malaikat seret wajahnya, lempar dalam neraka. Datang seorang lagi, ya Allah, aku sedekahkan seluruh hartaku fi sabilillah. Seluruh hartaku, bukan sikit-sikit, seluruh hartaku fi sabilillah. Kadzabta, kamu pembohong. Kamu nak orang panggil kamu ni sebagai orang yang dermawan, hartawan yang dermawan. Malaikat seret, lempar wajah, seret wajahnya, lempar dalam neraka. Kamu datang apa? Saya syahid fisabilillah. Berjuang bukan setakat hilang harta, bukan setakat ilmu, tetapi nyawa ditaruhkan demi agama. Aku berjuang di jalan Allah. Kadzabta, kamu pembohong. Kamu nak dipanggil kamu ni orang yang mujahid, kamu dipanggil kamu orang yang berjihad, kamu nak nama kamu disebut-sebut, dah kamu dah dapat semua nikmat tu. Malaikat seret wajahnya, lempar dalam neraka. Kita takut demikian keadaannya dengan mainan iblis yang menampakkan keindahan yang akhirnya merosakkan. Maka orang yang beriman berhati-hati dengan amalan yang dia buat, terutama dalam Ramadan. Dia nak kelebihan, nak mengambil mutiara-mutiara Ramadan, tapi jangan nanti mutiara itu ditumbuk-tumbuk, habis tinggal debu, dan akhirnya ditiup peterbangan yang tidak ada apa-apa lagi tersisa untuknya. Wallahu a'lam. Masya Allah, ya, satu peringatan yang betul-betul dalam lah saya kira kepada kita, ya. Kerana itulah kita perlu menggerakkan seluruh upaya, tetapi semuanya dalam kendali yang sepatutnya. Ada orang macam tadi lah, gerak seluruh upaya tetapi bukan kendali sepenuhnya, akhirnya tak buat ikut redha Allah. Dan kemudian macam tadi lah, syaitan akan talbiskan, ya, oh ni bagus, dia akan bagi reason-reason yang macam pada kita macam, ya betul aku buat ni kerana alasan-alasannya. Dan akhirnya perkara tersebut sebenarnya yang akhirnya disebutkan tadi, debu yang berterbangan. Ustaz dah mula rasa depresi kan? Jadi kita nak cari inspirasinya sekarang. Ni yang memulakan dia punya terma tadi, silakan settlekan. Jangan nanti rakan-rakan orang kata ni apa ni? Juga jadi pioneer. Jadi pioneer tu. Jadi dia tanya. Tapi jadi pioneer ni Ustaz, apa pun, kalau kita duduk mana organisasi, ada orang buat begitu punya struktur pentadbiran begitu ini, tapi kalau kita letakkan dengan pentauhidan, selesai masalah. Kadang-kadang
macam kita kehilangan orang yang kita kasihi lah. Mungkin di luar sana ramai pendengar-pendengar kita kehilangan orang yang tercinta, yang selalu dengan kita, yang tidur sekali dengan kita. Kalau ibu pula yang selalu membangunkan kita sahur dan sebagainya, rasa masakannya, dan sekarang dah tak ada. Kita boleh pergi semayang dan tidur balik. Beliau tidak. Arwah ibu kita ni lah yang bertungkus lumus sampailah waktu cerah matahari balik. Allahu Akbar. Tak boleh kita bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. That moment, the beautiful moment yang Allah izinkan. Tapi yang paling penting pasal apa? Pentauhidan. Semuanya pentauhidan. Pasal mengingat aku buat ni kerana Allah. Itu amanah. Baik. Yang paling agung yang turun daripada langit ke dunia ni adalah merupakan hidayah Allah. Yang paling agung daripada bumi pula naik ke langit ni adalah ikhlas. Ini related dengan kita ni nak beribadah ni, sama ada menjadi debu terbangan tadi ataupun sama ada dikira sebagai ibadah sebab kebaikan ni di sana nanti, insyaAllah. So semoga saya teringat tadi pasal cerita orang nak tarawih ni. Saya lari sikit dari orang nak tarawih ni. Ada satu mamat motor ni kan, dia memang semangat. Dia pun dapat hidayah ustaz kan. Dia semangat ni. Tapi sekadar semangat saja tak boleh. Dia mesti diselusuri dengan ilmu. Pergi merapatkan kedua lutut kamu berdamping dengan alim ulama. Jadi bila dia semangat je, dia pergi, dia rem motor, dia tengok masjid, alamak best. Dia dah rasa teruja dah. Allah dah mula panggil lah. Tuhan memanggil, dia mula panggil lah. Tapi bila sampai je kat tepi masjid tarawih, biasalah hari pertama sampai 15 ni memang confirm lah. Ni dia punya kasut berderet keluar lu. Dia nak parking motor dia berderik banyak ustaz. Apa dia kata ustaz? Masya Allah, tak apalah. Mereka pun dah ramai dah semayang, tak apalah, aku tak payah semayang. Jadi tinggal semangat je ustaz. Jadi bila tengok dah ada orang buat, dia tak payah buat. Ini masalah juga ni. Semangat saja. Baik, saya nak bagi tahu tuan-tuan, dalam mengekalkan supaya depresi kita tukarkan kepada inspirasi ni, bottom line dia senang je. Mesti ada satu prinsip kehidupan yang kita kena faham bahawa pemakanan bukan Tuhan aku. Minuman bukan Tuhan aku. Sexual ataupun biologi ini bukan Tuhan aku. Tapi Tuhan aku ialah Rabb. Aku dah berjanji dulu di alam roh. Alastu bi rabbikum bala syahidna, kita cakap. Jadi kita dah bagi tahu dah. Cuma adakah sekadar kita mengucapkan bahawa ya, kamu Tuhan, kami mengakui kamu Tuhan kami. Tetapi Allah menghantar the messenger of Allah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada tata kelolanya. Ada tata kelolanya, iaitu mesti dituruti dengan perintah. Ada amar, ada perintah-perintah yang perlu kita turuti. Jadi sebab itu bila orang tak dapat memahami hakikat Ramadan sebagaimana pada awal kita sebutkan tadi, maka ada yang lebih teruk, lebih parah ialah mereka makan dan minum lebih hebat selepas maghrib daripada di luar bulan Ramadan. Ini tidak menjana kuasa apa-apa. Maka akhirnya mendapat ilal ju' wal atas saja. Memang dia dapat lapar dan dahaga saja. Tapi hikmah yang katakan kita nak dapatkan mutiara Ramadan tu tak jumpa. Sebab itu bulan ini adalah bulan reset diri. Bulan ini bulan healing ourselves. Bulan ini bulan memperkasa rohani. Bulan memperkasa spiritual. Bulan memperkuasakan dalaman berbanding jasadiah dan zahir. Kita selalu tertipu ustaz, para pendengar sekalian, dengan luaran kita. Kita rasa tengok cermin ustaz ya. Saya dulu tak berban, sekarang gigi dah gugur, mata dah kabur, pipi dah kendor, ban makin terkabur, jalan pun kadang jatuh tersunggur, makan bukan dalam bubur, yang nunggu lubang kubur je. Tapi kita tak sedar. Tengok kita touch up lagi, kita touch up lagi. Tapi dalaman kita lupa nak touch up. Nah, Allah hantar Ramadan. Ramadan ni lah benar-benar meriset kita bahawa ini dunia ni bukan ini setakat ni sebentar aja. Tapi hakikatnya kamu bergantung kepada aku. Jadi akhirnya inilah bulan untuk membersihkan roh dari anasir-anasir toksik dan virus yang selama hari ini yang menyekang kita untuk mencari realiti jalan pulang, hakikat jalan pulang. Sebab itu dalam surah Asy-Syams ayat 9 hingga 10 Allah Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya, which means ini bulan penyucian. Saya selalu quote dalam hati saya ustaz, untuk diri saya. Kalau kamu atau kalian nak meminta sesuatu dalam bulan Ramadan ni kepada Tuhan empunya dunia, jangan minta itu ini sebab terlalu banyak. Allah boleh bagi saja. Allah maha segala-galanya.
tapi minta satu benda. Apa dia? Istighfar, pengampunan. Kerana bila kamu dapat pengampunan Allah, kamu dapat segala-galanya. Selagi kamu tidak bersih, bagaimana air yang bersih masuk ke tempat yang kotor, pasti air bersih menjadi kotor. Jadi sebab itu kita perlu membersihkan dalaman kita dulu. InsyaAllah, letaklah apa juga struktur pun, mudah-mudahan ia tetap sinar, bukan sirna. Wallahualam. Baik, Masya Allah ya. Dan saya yakin, saya nampak tadi, kalaulah kita mula daripada awal kan, yang bila kita kata la'allakum tattaqun, itu ialah tentang dosa sebenarnya ya. Untuk bagaimana kamu menghapuskan daripada dosa. Dan di kesudahan, saya kira Ustaz Akil Hai guna segala ayat-ayat metafor sebentar tadi kan, nak bagi kita nampak sebab tahu tak datang bagi kita nampak benar-benar apa yang nak disampaikan kepada kita. Namun kesimpulan akhirnya adalah penyucian daripada dosa. Bukankah itu la'allakum tattaqun yang Allah katakan tadi ya. Dan tak ada nilai kalau kita duk hanya pergi kepada qiyamul lail. Bagi saya nak tumpang meniti atas perkataan Ustaz Akil Hai, kita tahajud, tetapi sebenarnya air tahajud yang bersih tersebut, tetapi dosa kita yang lama kita masuk aduk sekali dalam gelas kita. Kita tak larat nak minum dia kan. Kita masukkan qiraah Quran yang begitu manis dan lazat, tetapi rupanya dosa kita yang lama yang kita tak nak uruskan pun. Dan akhirnya bercampurlah, orang kata sedap air sirap selasih ni kan, tetapi bercampur dengan air keladak kotor yang berkarat, dan kemudian kita minum. Dan akhirnya betul, kesimpulan akhirnya ialah tentang keampunan. Dan inilah inspirasi yang saya yakin kita kena dapat ya. Dan akhirnya apapun tekanan yang kita rasa, itu bukan tekanan sebenarnya, tetapi hanya trigger untuk kita berfikir kepada mencari inspirasi. Dan saya rasa benarlah apa Allah kata tadi, bahawa sebenarnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada kalimah la'allakum tattaqun itu mengandung sebenarnya kunci proses yang patut kita lalui di bulan Ramadan ini. Kalau tadi Ustaz sebutkan, Ustaz Jeffrey sebutkan, kalau kita buat benda tetapi kalau tidak kerana kita takut pada dosa kita, bukan kerana nak diampunkan dosa kita, mungkin pergi kepada yang tadi riak, sombong, nak share dengan orang, tak niatnya bagus. Dan akhirnya baik, kita ada lagi masa. Ustaz Jeffrey mungkin boleh berkongsi sedikit lagi, mungkin apa perkara-perkara perlu mungkin bagi bagaimana nak ikhlas tadi. Sebab tadi saya menarik juga yang sebutkan tadi, perkara yang paling besar tu daripada kita adalah hidayah, perkara paling besar daripada kita pada Allah adalah ikhlas. Jadi mungkin itulah Ustaz yang kita nak letakkan diri kita di situ. Samalah sekarang ni, Ramadan datang, puasa, maka kita bagaimana? Seronok tak seronok? Nak cari redha Allah, clearkan ini dulu. Menerima ujian kita seronok, berlapang dada, menerima nikmat, apatah lagi semua orang akan rasa seronok. Dan satu perkara, tolong sama-sama kita quote satu ayat dalam surah Az-Zariyat ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ini ayat penting lah. Ini satu tagline, hashtag. Tadi hashtag bukan cerita pasal nak tayang ibadah ke orang. Ini hashtag kita bawa pulang. Apa dia pendengar-pendengar sekalian? Pada waktu sahur mereka memohon istighfar, keampunan. So, pernah satu ketika terdengar seorang sahabat merintih-rintih, minta ampun. Cek rupanya Ibnu Mas'ud sahabat Nabi sedang merintih menangis dalam keadaan waktu sahur, kerana mereka menyatakan Rasulullah banyak beristighfar pada waktu sahur ini, kerana waktu itulah yang dikatakan juga turunnya rahmat Allah begitu banyak. Dalam jangka katakan memang Allah itu turun ke langit dunia, tetapi dari segi rahmat Allah itu besar turunnya, maka apatah kita rasa sebagai orang yang berakal, ambillah ruang dan kesempatan membersihkan diri kita pada waktu sahur yang akan datang, insya-Allah panjang umur kita nanti, rebut peluang untuk beristighfar banyak-banyak. Mudah-mudahan bersih kita, senang kita untuk memacu ke hadapan lagi. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi rakan usrah, saya yakin kata kunci daripada apa yang kita semua bincangkan ini adalah tentang keampunan dari Allah. Maka itulah nampaknya mutiara yang ada di Ramadan ini yang patut kita utamakan sebagai perkara utama. Jangan kita letak kebelakangkan, kerana kalau tidak mendapat keampunan daripada apa yang telah bincangkan daripada pelbagai sudut sebentar tadi, maka kita takut sama ada amal kita jadi rosak ataupun amal kita kotor bercampur dengan apa, dan semuanya adalah keampunan dari Allah. Jadi semoga tadi Ustaz Akil Hai dah sebutkan satu pula waktu yang lebih elok untuk kita, sebab alhamdulillah ramai kita bangun bersahur ya, paling tidak kita bangun dan ucaplah pada Allah keampunan, mengakulah pada Allah ya
i'tarafna, mengakulah wahai Allah kami ni banyak dosa, wahai Allah, dosa dengan mak ayah, dosa dengan suami, dosa dengan isteri, abai kita terhadap anak-anak kita, ya, 1001 macam dosa kami ketika kami mencari rezeki. Dan inilah semua yang waktu yang Allah tawarkan paling banyak untuk kita tu diampunkan dan diganda pula kan dalam bulan Ramadan kan. Masya Allah, saya kira satu benda yang paling berharga hingga menjadikanlah insya-Allah apa yang disebut oleh kedua-dua Ustaz Jafri tadi, Ustaz Aqil Hai, dengan keampunan tadi, barulah insya-Allah terangkat apa yang kita buat ini sebagai ganjaran yang menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dah tak bercampur dengan air kotor tadi. Kerana pahala daripada apa yang kita buat di bulan Ramadan ini adalah benar-benar bersih, suci dan tulen yang menjadi penyelamat kita di hari akhirat nanti. Terima kasih Ustaz kerana masya-Allah dalam sibuk datang juga, Ustaz Aqil Hai dalam sibuk juga datang ke usrah kita ni, dan rakan-rakan usrah pasti rasa gembira sebenarnya dan mengucapkan tahniah dan terima kasih kerana hadir kita bersama dalam pertemuan kita pada kali ini. Rakan usrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, saya biasa menyebut kisah ini, tetapi saat saya mendengar ulasan daripada Ustaz Jafri, saya mendengar ulasan daripada Ustaz Aqil Hai, saya memang benar-benar akan teringat pada apa yang berlaku pada satu ketika pada 19 hari bulan Ramadan, subuh, sebelum datangnya waktu subuh, bagaimana Sayyidina Ali keluar pergi ke masjid di Kufah, dan pada saat tersebut dia mengejutkan beberapa orang yang belum bangun untuk solat malam. Namun di celah-celah itu ada seorang lelaki yang berbaring, tetapi di bawah jubahnya ada 9 pedang. Dan lelaki ini tanpa tangguh dia bangkit, dan kemudian ketika Sayyidina Ali tak sempat pun untuk mempertahankan dirinya, sedangkan kita tahu Sayyidina Ali adalah battal, Sayyidina Ali adalah adududdin, ya, orang begitu takut dengan ketajaman dan ketangkasan Sayyidina Ali, tetapi seorang pengecut yang menyerang secara hendak kemudian meradak Sayyidina Ali bertubi-tubi dengan tikaman yang sangat berat, menghayun pedangnya sehingga terkena kepada kulit kepalanya dan koyak, sehingga berhamburan darah yang banyak. Sayyidina Ali menjerit pada ketika itu. Lelaki ini Abdul Rahman ibn Muljam kemudian ditangkap dan diheret ditangkap dan diuruskan. Dan hari ini marilah sebentar ketika Ustaz Jafri sebut imanan wahtisaba, mengharapkan ganjaran dan pahala yang tak ada bercampur dengan dosa, maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sebentar kita lihat bagaimana saat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali ni banyak kali dia kena sakit, tetapi kesakitan itu tabib tengok menerangkan bahayanya sakit ini, wahai Amirul Mukminin, tetapi Sayyidina Ali tak risau. Kenapa dia kata kamu tak risau? Sebab Rasulullah pernah bisik kepadaku, wahai Ali, engkau hanya menemui Tuhan pada hari kamu mendapati bahawa wajahmu bersembah dengan darahmu sendiri. Sekarang darah bersembah pada muka dia, dan dia tahu apa yang Nabi sebut satu masa akan berlaku pada diri dia. Rakan-rakan sahabat, Sayyidina Ali menggeletar ketakutan pada ketika itu. Dan saat orang membalut luka Sayyidina Ali, orang bawa segelas susu putih, susu kambing yang segar berwarna putih, dan Sayyidina Ali minum dalam keadaan sakit itu. Dan para sahabat mendapati bahawa keluar daripada celah-celah luka itu air susu yang bercampur dengan darah, menunjukkan parahnya. Sampailah detik-detik terakhir kehidupan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali minta dia didudukkan, dan Sayyidina Ali lihat pada lukanya yang banyak dan darah yang terus mengalir pada mukanya walau dibalut. Sayyidina Ali menangis dengan tangisan yang sangat berat, sehingga air matanya membasahi janggutnya, dan air matanya bergabung dengan darahnya yang ada pada dadanya. Saat itu orang bertanya pada Sayyidina Ali, ma yubkika ya Amirul Mukminin, apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Bukankah engkau dijamin syurga? Bukankah Nabi menyebut kelebihanmu terlalu banyak? Dan mereka mula membaca apa yang Nabi sebutkan tentang kelebihan Sayyidina Ali. Rakan usrah, mutiara Ramadan adalah keampunan, mutiara Ramadan adalah kelebihan, pahala yang Allah janjikan dengan cara yang betul. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam darah yang menitis, wahai kalian, bekal yang sempat Ali bawa tersangat sedikit, sedangkan perjalanan akhirat itu terlalu jauh. Aku takut bekalku yang sedikit ini tak mampu menampung perjalanan akhirat yang terlalu jauh tersebut. Menangis Sayyidina Ali sehingga keluar darah-darah beku daripada lukanya, tetapi tangisan Sayyidina Ali kerana takut pahalanya tak cukup.
mengadakan usrah. Saya dan anda tak pernah Nabi sebut nama jamin syurga. Hari ini tiba-tiba kita rasa lapang. Tak takut pun dosa kita tak diampun oleh Allah. Andai tak diampun oleh Allah di dunia, memang kita depresi. Namun di hari akhirat tak ada tempat seseorang itu melainkan neraka jahanam yang kita takuti itu. Dan itulah tempat dan bilik tempat tinggal buat seseorang itu di hari akhirat. Kami minta jauh, wahai Allah, maka Ramadan ini adalah peluang untuk kami menyelamatkan diri. Alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan dan Alhamdulillah terima kasih kepada ahli usrah untuk petang ini bersama. Dan untuk kita di penghujung untuk rancangan usrah Nurani, mohon Ustaz untuk pimpin doa. Silakan Ustaz. Ustaz Sakir boleh doakan insyaAllah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا ربي بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah untuk petang ini kita terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita yang menemani kita untuk usrah Nurani pada hari ini. Ustaz Zuramdi Muhammad Razali, Ustaz Haji Jifri bin Abu Bakar Mahmudi, Ustaz Akil bin Abdul Hayy. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita terima kasih banyak-banyak kepada mereka dan untuk waktu ini mengakhiri usrah Nurani dengan tasbih kafaratul majlis wa salat al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alladheena amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda selamat berhujung minggu dan kepada anda terus setia bersama kami di Kembar Inspirasi IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Ikuti kami di Facebook IKIM FM. Padamu dan kurnia
syurga, namun tak pula relaku untuk ke api nerakamu. Datang bulan lagi. Bilalah agaknya rezeki kita ya bang? Sabar yang, kita kena selalu berdoa. Ikhtiar. Ikhtiar hamil. Susu Everty. Susu ikhtiar hamil. Khas buat bakal ibu. Susu Everty, formulasi Dr. Bertauliah yang dirumus khas untuk yang ingin mengandung. Ikhtiar hamil dengan susu Everty di nakmengandung.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom bantu kami bina masjid pertama di Bukit Beruntung. Apa yang tiada di Bukit Beruntung, semuanya ada, kecuali masjid sahaja yang tiada. Untuk maklumat lanjut, layari www.masjidbukitberuntung atau boleh menghubungi Tuan Said di talian 01923711158. Saya Ustaz Hamran Yusof menyeru anda semua untuk menyumbang pada masjid pertama di Bukit Beruntung, wadah perpaduan ummah. Al-Asfahani pula berkata tafsir lebih umum berbanding takwil. Tafsir lebih banyak dipakai mengenai kata-kata yang tunggal, sedangkan takwil lebih banyak dipakai mengenai makna dan susunan kalimah. Qiraat dapat diketahui bagaimana kita menyebut kalimah-kalimah Quran, dan dengan dialah kita dapat tarjihkan sebahagian kemuhtamilan ataupun muhtamilan yang kita dapat. Ikuti rancangan Lembayung Al-Quran setiap Isnin hingga Jumaat pada pukul 6.30 pagi dan ulangannya pada pukul 8 malam bersama Yang Bahagia Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Lembayung Al-Quran, menyubur akal, mempertajam jiwa. Eksklusif hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Masjid Negeri Pulau Pinang. Masjid Negeri Pulau Pinang adalah masjid negeri bagi negeri Pulau Pinang. Dibina pada tahun 1979, ia terletak di daerah Timur Laut. Masjid negeri ditadbir oleh seorang pegawai Hal Ehwal Islam dengan dibantu oleh pegawai-pegawai masjid dan kaki tangan yang dilantik oleh pihak kerajaan. Pembinaan masjid ini diilhamkan oleh Yang Teramat Mulia Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, bekas Perdana Menteri Malaysia, pada awal tahun 1968. Peranan aktif Yang Teramat Mulia di dalam meninggikan syiar Islam seperti mempeloporkan musabaqah membaca Al-Quran dalam tahun 1960, pembinaan Masjid Negara pada tahun 1965 dan mengadakan pelbagai rancangan dakwah Islamiyah tidak dapat disangkal oleh segenap lapisan kaum muslimin di Malaysia, malah di seluruh dunia. Cadangan tersebut disambut baik oleh kerajaan negeri pada ketika itu dan turut disokong dengan sepenuhnya oleh Allahyarham Tun Said Sheikh Shahbuddin dan Allahyarham Tun Datuk Said Sheikh Al-Haj bin Said Hassan Barakbah, bekas Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Cadangan pembinaan itu juga diperkenan dan direstui oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Agama bagi Negeri Pulau Pinang.
Sempena ulang tahun hari jadi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri pada 16 Julai 1977, suatu upacara meletakkan batu asas disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri. Upacara itu dilaksanakan dengan penuh adat istiadat tradisi. Model reka bentuk masjid ini disediakan oleh Jabatan Kerja Raya Pulau Pinang. Arkiteknya ialah Encik E.B. Paz yang berasal dari Filipina. Beliau seorang pakar dalam mereka bentuk masjid. Beliau telah mengkaji reka bentuk beberapa buah masjid yang terkemuka dan termasyhur di Asia Barat sebelum membuat reka bentuk Masjid Negeri Pulau Pinang. Negeri Sembilan 102.7. Janjimu, karena ku yakin apa di genggammu, keharuman sedang di surga, bukan kilauan sebilah melati. Tersiksa jiwa merindu, bagai terkurung di basah tengkuju. Aroma bunga tak menggugah keteguhan iman. Cinta tak pernah terbongkar dan terlebur pada redup renung mata yang menipu. Tuntas ku mendaki puncak cinta teragung. Padang teduh untuk bernaung, karena awan itu rapuh. Oleh putih salju yang berguguran, karena dosa itu lebih hitam dan kelam. Izinkan aku melafazkan kata bicara hati yang mudah diterjemah. Betapa aku gerun pada teduh untuk kata janjimu, karena ku yakin apa di genggammu, keharuman sedang di surga, bukan kilauan sebilah belati. Inginkan panduan harian dalam kehidupan? Ikuti rancangan-rancangan menarik dalam Inspirasi Jiwa bersama Siti Rohani Surani dari 1 tengah hari hingga 4 petang. Antara sajian menarik untuk anda iaitu Dapur Kita, Halal Profesional, Prihatin, Bual Bicara Buku IKIM, Eksplorasi Minhaj dan Mutiara Hadith. IKIM FM, inspirasi utama anda.
sini saya ingin memberi maklum kepada semua pengguna-pengguna jalan raya. Ketika hujan, ramai pemandu-pemandu kita memasangkan hazard light, iaitu keempat lampu isyarat menyala serentak. Hazard light ini atau lampu kecemasan ini hanya digunakan sewaktu kecemasan saja. Keempat-empat signal ini menyala dan kadang-kadang dia mengikori antara grup satu dengan satu, iaitu escort yang digunakan oleh pihak berkuasa. Dan kita tak perlu guna kalau kita memandu. Kalau kita menyalakan lampu hazard light adalah untuk kecemasan waktu kita berhenti di bahu jalan, bukan sepanjang jalan pasang hazard untuk memaklum orang hari hujan. Tak perlu. Jadi hazard ni bukan digunakan sepanjang masa. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Aduh, saya risau betul dengan apa yang anak-anak tonton di internet sekarang. Banyak sangat video yang bukan-bukan. Tak ditapis lagi tu. Samalah dengan saya. Dengan media sosial lagi, susah nak kawal. Tapi baru-baru ni saya ada jumpa aplikasi Durio Plus. Durio Plus? Apa tu? Durio Plus tu platform video khusus untuk kanak-kanak Islam. Ada lebih dari 9,000 video yang selamat dan sesuai untuk mereka. Dan yang best, semua kontennya positif dan menghiburkan. Wah, menarik tu. Anak-anak saya mesti suka. Lagi satu, ada siri animasi baru tau. Kebangkitan Khalifah. Siri animasi Islamik bertemakan sci-fi aksi yang boleh ditonton Ramadan ini. Memang sesuai untuk anak-anak kita. Macam mana nak dapatkan Durio Plus ni? Senang je. Langgan dan muat turun aplikasi Durio Plus di Play Store, Apple App Store atau layari www.durioplus.com. Durio Plus, platform video selamat untuk kanak-kanak Islam. Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai, Seri Kembangan, Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Fajar Ramadan kembali menjelma, menandakan tibanya bulan mulia. Tua dan muda, miskin dan kaya, semuanya turut sama bergembira. Kita beribadah telah pun bermula, seluruh alam turut meraihkannya. Di siang harinya kita berpuasa, sembahyang tarawih di malamnya. Ramadan, bulan kerahmatan, diampunkan dosa, tambahkan ibadah, pahala berganda. Usahalah kita mensirakannya. Mubarak
happiness and gratefulness to all mankind. Mubarak ya Ramadan, you shower us with your blessing, and we wish to say of your forgiveness, for peace and serenity of life, insyaAllah. Ramadan bulan ganjaran, dengan bertadarus Al-Quran, tiada makna menyambut lebaran jika syariat diabaikan.